Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iliana binti Muhammad Fuzi, nombor pendaftaran 10 DIB 21F1037. Objektif video kami adalah supaya ibu bapa tidak akan memewahkan anak-anak mereka dengan wang ringgit, supaya anak mereka tidak akan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Umari Insyirah binti Nasrul Hakim. Nombor matrik saya ialah 10 DIB 21F1023. Objektif penulisan bagi tajuk kami adalah untuk memberi penekanan terhadap ibu bapa di luar sana agar sentiasa mendisiplinkan anak-anak dalam setiap perkara yang mereka lakukan supaya mereka tidak mudah terjerumus ke dalam gejala negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Natasha binti Muhammad Usaini, nombor matrik 10 DIB 21L1043. Objektif video ini adalah untuk menyedarkan ibu bapa bahawa kemewahan dan kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Malah memastikan orang-orang sekeliling kita tidak terjebak dengan perkara yang sia-sia adalah tanggungjawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahlia Maisara binti Muhammad Suhairi, nombor matrik 10 DIB 21F1031. Objektif penulisan kami adalah untuk memberikan pengajaran kepada ibu bapa supaya mereka perlu memainkan peranan dalam mengatasi setiap perkara dan aktiviti yang anak-anak lakukan. Supaya anak-anak ini tidaklah terjerumus dalam aktiviti penagihan dadah, kerana pada waktu usia remaja ini anak-anak akan lebih mudah terpengaruh dan akibat daripada ibu bapa yang memberikan wang saku terlalu banyak, rakan-rakan akan mempengaruhi anak-anak yang akan menyebabkan anak-anak akan terjerumus dalam pengambilan dadah. Pelajar merupakan generasi pelapis yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Maka adalah penting bagi negara untuk melahirkan generasi yang bebas daripada penyalahgunaan dadah. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar. Kaedah deskriptif telah digunakan untuk mengenal pasti 4 pemboleh ubah iaitu sikap individu, pengaruh rakan sebaya, permasalahan keluarga dan pengetahuan terhadap dadah. Dadah bukanlah perkara baru dalam kehidupan seharian manusia kerana penggunaannya telah dikesan sejak berabad-abad yang lalu, meskipun tarikh sebenar tidak dapat diketahui. Mengikut sumber sejarah, dadah dikaitkan dengan alam fantasi oleh masyarakat zaman dahulu kala yang menganggapnya sebagai pembalut penderitaan dan sumber keseronokan. Sifat manja adalah sifat semula jadi dalam berkasih sayang. Ibu dan ayah secara nalurinya akan memanjakan anak-anak dengan cara menimang-nimang, berkurang senda, bermain-main, berkejar-kejaran atau sebagainya. Namun, manja memang indah, tetapi dalam indah ada pahitnya. Kemanjaan akan membawa punah jika ia keterlaluan. Tanpa disedari, ibu dan bapa mungkin akan merosakkan anaknya jika mereka terlalu manjakan anak. Terlalu banyak kesan buruk daripada perkara tersebut. So, di sini adalah pentingnya peranan kaum keluarga dia orang. Mak bapak dalam peranan. Sebab itu isu yang paling kecil dalam adalah keluarga. Kalau mak bapak ni tahu anak dia peringkat awal terlibat dadah, bagi dekat ADK. Dia ada hotline pun, ADK akan datang ambil dia untuk bulan-bulan. Jangan dibiarkan. Tapi kebanyakan ibu bapa ni, dia sekarang dia menyokong lagi anak dia. Dia tak maklum dengan ADK, dia tak nak anak dia pergi peranan. Dia bagi duit kat anak dia untuk meneruskan aktiviti dadah ni. Kebanyakan dia macam itulah. Itu masalah dia. Stigma tu yang kena dibuang. Apa yang dia nak? Malu orang tahu anak dia pergi dadah atau malu anak dia kena tangkap? Atau malu anak dia bunuh? Terlibat dengan dadah. Mana dia nak malu? Kan? Bagi saya stigma tu malu tu kena dibuang. Kita kena bertanggungjawab lah sebagai keluarga. Kita pun bimbang juga. Kita cakap, kita pun bimbang keluarga kita juga. Tapi insyaAllah kalau keluarga memberikan peranan, daripada awal dikesan, dibawa ke ADK, insyaAllah benda tu akan dapat membantu mengurangkan lagi lagi dadah. Tapi kalau dibiarkan, kebanyakan biarkan. Sampai dadah ditangkap pun bapak datang, tolonglah lepas. Dia lepas dia nak terlibat lagi. Anak dia pengedar. Bukan cakap dia pengedar. Jadi, saya di sini akan mengulaskan punca-punca berlakunya permasalahan tersebut. Yang pertama adalah sikap ingin mencuba. Pada zaman sekarang, remaja sentiasa aktif dan sentiasa ingin mencuba perkara yang baru.
Semakin meningkat usia kita, semakin banyak perkara yang kita tahu dan pelajari. Ada perkara yang memberi manfaat dan kebaikan, ada juga perkara yang mendatangkan kemudaratan dan keburukan. Ibarat peribahasa Melayu, turutkan rasa binasa, turutkan hati mati. Jadi di sini saya akan menayangkan satu video berdurasi pendek yang berkaitan dengan seorang remaja yang baru sahaja berjinak dalam penagihan dadah. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Jadi, jika ibu bapa terlalu memewahkan dan memanjakan anak-anak dengan wang ringgit, maka anak-anak telah mendapat satu langkah untuk terlibat dalam penagihan dadah. Yang kedua adalah disebabkan kekurangan kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa. Kekurangan kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa akan menyebabkan remaja terjebak dengan aktiviti negatif kerana tidak diperhatikan oleh ibu bapa mereka. Ini kerana apabila ibu bapa mereka terlalu sibuk bekerja hingga tiada masa bertemu dengan anak, jadi ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak dengan wang ringgit dengan harapan wang ringgit itu dapat menggantikan perhatian dan masa mereka kepada anak-anak. Ternyata tanggapan mereka salah, sebaliknya anak-anak akan lebih banyak menghabiskan masa mereka dengan perkara yang sia-sia. Seperti keratan akhbar yang saya paparkan, bagaimana ibu bapa tidak mengetahui bahawa anak-anak mereka mengambil dadah. Keratan akhbar tersebut menyatakan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN mendapati ramai ibu bapa tidak mengetahui bahawa anak-anak mereka terlibat dalam kes dadah kerana tiada pengetahuan mengenai perkara itu. Ketiga adalah dipengaruhi oleh rakan sebaya. Apabila ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak dengan wang ringgit sebagai umpan, maka golongan remaja daripada keluarga tersebut akan banyak menghabiskan masa lapang mereka melakukan perkara-perkara yang sia-sia hanya untuk mendapatkan keseronokan yang tidak kekal lama. Ini kerana apabila anak-anak dimewahkan dengan wang ringgit, maka mereka juga akan mempunyai kawan yang ramai seperti ungkapan money is king. Hal ini terjadi kerana ramai di antara mereka yang telah terjebak cuba untuk mempengaruhi rakan-rakan untuk melakukan perkara tersebut bersama-sama. Bahkan terdapat stigma yang mengatakan oleh seseorang remaja itu tidak seronok untuk berkawan kerana tidak menyertai rakan-rakannya yang lain melakukan aktiviti yang kononnya seronok, tetapi sebaliknya. Dalam keindahan memanjakan anak-anak, pastinya terselit juga kesan buruk di sampingnya. Lalu, apakah kesan buruk itu? Antara kesan-kesan buruk daripada permasalahan tersebut ialah yang pertama, apabila ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak dengan kemewahan yang melampau dengan memberi apa sahaja yang diingini oleh anak-anak mereka tanpa batas, ia akan menyebabkan anak-anak mereka merasakan bahawa hidup ini terlalu mudah. Mereka tidak akan memahami keperluan untuk berusaha gigih bagi mencapai sesuatu impian. Seterusnya, sikap ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak dengan tiada disiplin juga akan membawa kesan buruk, iaitu anak-anak tidak akan berdikari dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Justru boleh membawa mereka ke dalam gelombang negatif di mana mereka akan mudah terpengaruh dengan tabiat rakan sebaya. Selanjutnya, tabiat ibu bapa yang membiarkan anak-anak dengan tiada didikan agama turut membawa mereka ke dalam lubang negatif. Hal ini kerana mereka kurang arif dalam membezakan yang baik atau yang buruk serta mudah terpedaya dengan orang-orang sekeliling mereka. Maka tidak hairanlah jika anak-anak mereka terlibat dalam unsur dadah kerana ibu dan bapa mereka pun kurang memberi perhatian serta didikan agama terhadap mereka. Berdasarkan penerangan rakan-rakan saya sebentar tadi, kita dapat lihat penagihan dadah ni mempunyai faktor dan kesan kepada golongan remaja sekiranya mengambil dadah. Terdapat juga cara untuk ibu bapa mengatasi anak-anak daripada mengambil pengambilan dadah ini. Antaranya adalah
Cara yang pertama adalah ibu bapa perlulah mengawal kadar pemberian kemewahan kepada anak-anak supaya anak-anak dapat belajar erti hidup yang susah dan sentiasa bersederhana dalam kehidupan. Contohnya tidaklah memberikan wang saku harian yang banyak kepada anak-anak supaya mereka ni tidaklah mengumpul wang itu untuk membeli dadah. Ibu bapa juga perlulah menanyakan wang yang diberikan itu dibelanjakan ke mana bagi mengelakkan mereka ini terjebak dalam daripada rakan-rakan seria. Hal ini sangatlah penting dan patutlah dititik beratkan oleh ibu bapa supaya ibu bapa dapat memantau setiap perkembangan anak-anak dalam kehidupan seharian mereka. Cara yang kedua adalah mendisiplinkan anak-anak dengan memberikan kehidupan yang berdikari sekiranya mahukan kehidupan yang mewah agar mereka lebih berusaha dalam membuat perkara yang bermanfaat dan lebih menghargai wang itu daripada titik perlu sendiri. Hal ini juga bagi mengelakkan anak daripada mempunyai masa lapang dan terjerumus dalam perkara negatif yang berpunca daripada pergaulan-pergaulan bebas yang tidak dipantau oleh ibu bapa. Akan tetapi ibu bapa tidaklah boleh menyekat sepenuhnya pergaulan anak-anak di luar rumah. Lebih-lebih lagi jika anak-anak sudah berusia remaja dan mula menapak di persekolahan menengah. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlulah memberi perhatian terhadap rakan-rakan yang menjadi sahabat baik kepada anak-anak. Hal ini kerana kebanyakan penagih telah mendakwa bahawa mereka menjadi seorang penagih kerana terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan. Polis menahan 76 remaja dengan 8 daripada mereka masih bersekolah, dengan 2 daripadanya baru berusia 13 tahun. Malah di peringkat remaja, pengaruh rakan sebaya lebih besar berbanding ibu bapa. Sehubungan dengan itu, latar belakang rakan-rakan anak-anak perlulah diselidik dengan teliti. Adalah sangat baik jika ibu bapa menjalinkan hubungan persahabatan dengan ibu bapa rakan-rakan anak-anak. Jalinan hubungan yang baik ini akan melahirkan rasa tanggungjawab yang ikhlas dan untuk saling membantu dalam memantau gerak-gerik anak-anak. Seterusnya, ia juga dapat menyelamatkan anak-anak daripada fenomena negatif ini menular dalam kehidupan keluarga. Cara yang ketiga adalah ibu bapa perlulah memberikan pendedahan dan didikan agama sejak kecil semasa anak-anak masih boleh dibentuk dengan perkara dan nilai-nilai murni yang baik. Sebenarnya, peranan ibu bapa bermulalah sejak anak-anak masih di peringkat kanak-kanak lagi. Menurut Dr. Haji Zahazan Muhammad, seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bukunya Anakku Hebat, Anakku Soleh, zaman kanak-kanak ialah suatu zaman kanak-kanak itu mendapat pendidikan di rumah daripada ibu bapa. Berdasarkan pandangan ini, maka tugas membimbing dan mendidik serta menyerapkan nilai-nilai murni merupakan tugasan yang besar ibu bapa, malah tidak boleh dipikul oleh orang lain mahupun saudara mara di sekeliling. Proses pembentukan tentang perkara-perkara positif terutamanya nilai-nilai agama perlulah dimulakan di dalam rumah. Segala kehendak baik oleh agama seperti bercakap benar perlulah diamalkan dalam keluarga. Dengan kata lain, proses pembentukan atau pemantauan dalam pendidikan sebenarnya bermula di rumah. Apabila anak-anak telah dapat menerima ajaran agama dengan baik dan mengaplikasinya dalam setiap aktiviti harian, sudah pastilah mereka dapat mengawal diri mereka daripada perkara-perkara negatif iaitu penagihan dadah itu sendiri. Hal ini kerana perasaan sangat takut akan Tuhan akan mencegah naluri anak-anak ini daripada mendekati najis dadah itu sendiri. Situasi ini juga berlaku kerana anak-anak dapat membezakan perlakuan yang murni dengan yang tidak bermoral. Oleh itu, tindakan yang wajar adalah pemantauan yang serius oleh ibu bapa terhadap peramalan agama anak-anak akan membentuk suatu benteng yang kukuh dan bagi menepis pengaruh penagihan dadah dalam kehidupan anak-anak. Sanggup tak makan dan simpan duit sekolah yang diberi bapa untuk beli dadah setiap hari kerana terpengaruh dengan jiran yang juga penagih dadah. Itu pengakuan seorang remaja lelaki 16 tahun selepas ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK Kedah dalam operasi malam Rabu. Berdasarkan video yang kita tonton tadi, kita dapat membuat kesimpulan adalah ibu bapa perlu sedar tentang peranan mereka terhadap pembentukan sosial anak-anak. Hal ini demikian kerana ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam menyemai kesedaran tentang pentingnya kehidupan bersantun. Ibu bapa perlu mengambil berat dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak. Ibu bapa patut meluangkan masa lebih banyak bersama anak-anak dan tidak terlalu sibuk bekerja. Selain itu, ibu bapa patut menjaga anak masing-masing bagai menatang minyak yang penuh, yang ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa patut mengamalkan amalan-amalan murni supaya dapat mempengaruhi anak untuk turut berbuat demikian. Segala tindak tanduk serta amalan ibu bapa akan dicontohi anak sejak anak masih kecil lagi. Lebih-lebih lagi pada usia remaja. Hal ini demikian kerana kemana tumpahnya kuah jika tidak nasi. Anak-anak akan meniru perbuatan ibu bapa mereka dan janganlah sesekali ketam mengajak anaknya berjalan lurus. Ibu bapa haruslah menjadi contoh yang baik kepada anak-anak supaya mereka dapat membesar menjadi manusia yang berguna.
Di samping itu, ibu bapa patutlah memberikan didikan agama kepada anak-anak yang mencukupi. Anak-anak akan sedar akan kewajipan diri bagi mengamalkan nilai-nilai murni termasuk mentaati perintah agama. Apabila anak-anak mendalami ajaran kitab berdasarkan agama masing-masing, mereka mendapatkan panduan hidup yang baik serta berusaha mengamalkan nilai-nilai murni tersebut kerana mereka sedar bahawa kesudahan yang baik menanti kehidupan mereka pada masa akan datang. Di akhir kata, ialah ibu bapa juga perlulah memantau aktiviti yang dijalankan oleh anak-anak terutamanya pada golongan remaja. Hal ini demikian kerana anak-anak pada usia ini mudah terpedaya sehingga terpengaruh untuk terlibat dalam gejala-gejala yang negatif seperti penyalahgunaan dadah, seperti terlibat dalam kumpulan mat rempit dan kaki lepak. Ibu bapa perlulah memantau setiap aktiviti harian serta pergaulan sosial anak-anak kerana sebagai insan yang kurang matang, kadang-kadang mereka mungkin tersalah langkah dan mereka ingin berasa seronok sahaja dalam kehidupan mereka. Oleh itu, pendapat saya sekiranya kita sebagai seorang ibu bapa yang bertanggungjawab yang menginginkan anak-anak berjaya di masa akan datang, kita haruslah menitikberatkan setiap perkara bagi dapat membentuk anak-anak untuk menjadi orang yang berguna pada masa akan datang. Sekian itu sahaja penerangan daripada kumpulan kami.